Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah kita yang menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 322, menyambung daripada perbincangan kita semalam tentang isu ada segelintir umat Islam yang tidak mahu bermazhab. Mereka mendakwa mereka tak mahu ikut mazhab yang ada kerana mereka nak merujuk direct kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kita telah terangkan semalam kekeliruan yang ada di belakang dakwaan ini, yang mana pada hakikatnya orang ini sama ada dia bermazhab dengan mazhab para imam, para ulama yang bersambung sanad ambilan ilmu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia bermazhab dengan mazhab guru dia, pensyarah dia yang mengatakan bahawa dalam isu ini inilah pendapat yang kuat, dalam isu ini inilah pendapat yang hampir dengan Quran dan Sunnah. Jadi dia bertaklid kepada guru ataupun syarah dia, ataupun dia bermazhab dengan mazhab dia sendiri. Jadi dua yang terakhir itu ada risiko lah ya. Kalau yang kedua itu dia bertaklid kepada guru ataupun pensyarah dia, maka timbul persoalan ya, adakah guru atau pensyarah dia itu telah sampai kepada level mujtahid sehingga boleh melakukan ijtihad sendiri tanpa bertaklid kepada ulama-ulama mujtahidin yang dahulu. Kalau dia ikut mazhab dia sendiri, itu lagi serius. Apakah kelayakan dan kemahiran dia untuk menggali hukum direct daripada Quran dan Sunnah. Di muka surat 322, tanbih, peringatan. Orang yang tidak mahu bertaklid, yakni dalam bab fiqh ya, dalam keadaan dia itu bukan mujtahid tapi dia tak mahu bertaklid, adalah orang yang fasik di sisi Allah dan Rasulnya. Dia menyangka dengan dia tidak bertaklid itu dia orang yang baik, dia orang yang beramal dengan Quran dan Sunnah. Kita telah terangkan semalam, taklid yang haram, yang tak dibenarkan itu pertama taklid dalam perkara akidah. Ya, orang itu beriman hanya kerana ikut orang. Dia pun tak tahu kenapa dia beriman Allah wujud, qidam, baqa, dia pun tak faham. Dia hanya ikut. Orang beriman macam itu dia ikut. Yang itu yang dilarang. Dan
kepada orang-orang ulama-ulama yang telah sampai kepada level mujtahidin. Bahkan ulama-ulama yang hebat, seumpama Imam Nawawi, Imam Hajar Asqalani, walaupun mereka pada level mereka itu sudah dianggap mujtahid, tetapi mereka masih lagi bermazhab. Mereka ini adalah antara tokoh-tokoh ahli hadis yang bermazhab Syafi'i. Masih bermazhab. Padahal sudah hebat. Ilmu mereka itu sudah diiktiraf oleh seluruh dunia Islam, pun masih lagi bermazhab pada level tertentu. Maka orang yang tidak sampai level mujtahid, tiba-tiba dia kata dia tak nak taklid, orang ini adalah orang yang fasik, orang yang melakukan dosa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, man za'ama annahu la yara taqlida wa la yuqallidu dinahu ahada fahuwa qawlu fasiqin indallahi wa rasulihi innama yuridu bidzalika ibtalal athari wa ta'tilal ilmi was sunnati wa tafarruda bir ra'yi wal kalami wal bid'ati wal khilafi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, ulama salaf yang masyhur, pengasas mazhab Hanbali, beliau berkata, barang siapa yang mendakwa bahawa dia tidak melihat taklid, maknanya dia itu tidak berpegang dengan taklid, dan bahawa dia tidak bertaklid dalam bab agama satu orang pun. Saya tak taklid sesiapa, saya ikut Quran hadis saja. Maka dia, percakapan yang demikian adalah percakapan orang fasik di sisi Allah dan Rasul. Kerana hakikatnya percakapan dia itu yang mengatakan dia tak bertaklid itu, dia sebenarnya berkehendak untuk membatalkan athar, yakni hadis. Kerana dia nanti akan bercakap mengikut apa yang dia rasa, apa yang dia cenderung. Mungkin dia mendakwa dia berpegang dengan hadis, tapi dia membatalkan maksud hadis. Ataupun dia pun tidak tahu penilaian hadis itu di sisi para alim ulama. Tak sesuai dengan nafsu dia, dia kata, oh ini hadis palsu, saya tak pakai hadis ni. Jadi membatalkan asar, hadis-hadis dan juga kalam para sahabat, dan mensia-siakan ilmu dan sunnah. Bahkan dalam bab dunia pun kita tahu kan, orang yang misalnya nak jadi peguam, dia kena belajar dulu 4 tahun, mungkin 4 tahun lebih, dah habis belajar, dah lulus, dah masuk dalam dean's list, dah dapat result yang bagus, first class honors, masih belum dibenarkan jadi peguam. Kerana dia itu dilatih under supervision seorang peguam yang paling tidak sudah berpengalaman 7 tahun. Kena read in chambers, kena jadi murid kepada lawyer berpengalaman. Lalu dia dilatih dalam tempoh 9 bulan itu untuk buat statement of claim, untuk pergi ke mahkamah, untuk mention case, untuk itu ini. Selepas itulah kalau dia panggil master, kalau master dia itu berpuas hati, nanti akan ada recommendation kepada mahkamah. Mahkamah akan keluarkan perintah mengatakan orang ini sudah diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara. Itu pun secara logik, orang yang nak ambil peguam, ada kes besar, adakah dia memilih peguam yang baru setahun praktis, atau dia memilih peguam yang sudah 10-15 tahun, yang sudah ada nama, yang sudah ada kes-kes yang menang di mahkamah dan sebagainya. Padahal sama-sama peguam, sama-sama ada lesen, sama-sama boleh appear di mahkamah. Itu pun kita masih memilih kalau boleh yang berpengalaman. Kadang-kadang kita ambil juga yang kurang pengalaman sebab fee-nya tak mahal sangat. Yang ada nama ni kadang memang fee dia tu besar misalnya. Tapi dari segi logiknya, kita itu menilai orang itu dengan pengalaman, dengan pengetahuan. Ya, dalam bidang apa pun orang itu belajar. Kalau dalam bidang perubatan lagi lama, mungkin 5-6 tahun belajar. Lepas tu ada yang dipanggil apa? Housemanship, buat praktikal pula. Juga di bawah supervision doktor-doktor pakar, doktor-doktor yang sudah mahir. Jadi ini adalah perkara yang sangat logik sebenarnya,
Tetapi apabila tiba kepada bab agama, ada orang menyangka is free for all. Siapa-siapa pun boleh berfatwa, siapa-siapa pun boleh kata, oh, dia kata hum rijal wa nahnu rijal, kata dia. Memang ini kalam daripada ulama, daripada Imam Abu Hanifah ataupun daripada ulama yang lain mengatakan, oh, kalau ini kalam sahabat, ya kita hormatlah, kita ikut. Tapi kalau sudah kalam orang-orang tabi'in, mereka adalah lelaki-lelaki, kami juga lelaki. Kenapa kami nak kena ikut mereka? Tapi dia tidak perasan percakapan itu daripada orang yang memang lelaki. Maksud daripada sudut ilmu, memang orang jantan, memang orang yang layak. So bolehlah dikata saya tak nak taklid kerana mereka ulama yang mujtahid, saya juga ulama mujtahid. Sesuailah kalam itu dikeluarkan. Tapi seumpama kita kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka lelaki-lelaki, kami juga lelaki. Lelaki macam mana kita ni? Lelaki yang ada ratusan ribu hadis dalam dada, lelaki yang hafal Al-Quran, lelaki yang faham tafsir-tafsir Al-Quran, pelbagai pandangan ulama tentang satu ayat, lelaki yang mahir tentang bahasa Arab, lelaki yang tahu tentang usul fiqh. Tidak. Jadi ini adalah satu pendirian orang fasik yang menyia-siakan ilmu dan sunnah. Kemudian dia nak pandangan dia semata-mata, tafarrud bi ra'yi, walaupun ulama lain semua berfatwa berbeza, tak apa, ini ijtihad saya, kata dia. Dan hanya pemikiran falsafah, membuat bid'ah dalam agama, dan juga sengaja nak khilaf. Sebab bila kita berbeza dengan orang ramai, dia cepat terkenal. Macam contohlah, tak payah dalam bab pandangan sudah, dalam bab pakaian pun. Kalau orang yang tak biasa datang ke masjid ini, dia tengok sekitar lalu, lebih kurang sama je lah. Tuan-tuan ni lebih kurang sama lah. Kalau puan-puan lagi lah, bertelekung semua. Apa yang nak beza kan? Tapi kalau ada satu jemaah pun hari-hari datang masjid, ya, pakai baju Melayu pesen apa tu, yang bau-bau ni, yang ketat sangat tu, yang melekat kat kulit tu, dah lah dia pakai baju Melayu macam tu, warna merah semua, misal kata dia punya kain merah, baju Melayu dia merah, kepiah dia merah, ya, pakai spek, bingkai pun merah, kan lain daripada orang. InsyaAllah tak lama kita cam, dikenali dia, yang Allah, yang merah semua tu lah, akan senang nak cam. Jadi kerana apa? Kerana dia berbeza. Sebab tu dalam pepatah Arab dikatakan khalif tu'raf, kamu bercanggah, nanti kamu akan terkenal. Jadi ini sebenarnya adalah dorongan hawa nafsu. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan percakapan kononnya orang tak nak taklid, nak ikut Quran dan Sunnah direct, padahal dia bukan mujtahid, bahkan sangat-sangat jauh daripada orang yang alim, maka ini adalah percakapan yang fasik. Boleh lihat dalam kitab Bid'ah Tarkul Mazahib Al-Fiqhiyah, bid'ah yang sesat, meninggalkan mazhab-mazhab fiqh. Bahkan kalau kita lihat ulama-ulama di Arab Saudi pun, mereka tidak tolak mazhab. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu mungkinlah mereka ada pandangan mereka sendiri. Tapi secara umum mereka menghormati mazhab-mazhab yang sedia ada. Mereka akan terkejut kalau kita kata kita ambil daripada Quran dan hadis. Akan rasa lucu kalau orang tu hanya kononnya Quran dan hadis sahaja. Baik, di muka surat 323 dirakamkan di sini dialog yang berlaku antara almarhum Syahidul Mihrab Syekh Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala dengan seorang yang tidak mahu bermazhab. Jadi dalam kitab ini direngkaskan, ya, Syekh Buti dia letak SB, ya, bukan special branch, ya. SB dalam kitab ini adalah Syekh Buti. AM adalah anti mazhab. Jadi berlaku dialog. Syekh Buti berkata, bagaimanakah jalan anda dalam memahami hukum? Sebab ada seorang pemuda dan kawan-kawan dia datang berkunjung kepada Syekh Buti untuk dialog. Kadang-kadang orang sekarang ni dia sangat confident, ya.
Padahal level ilmu dia dengan level ilmu Syekh Ramadan Al-Buti sangat jauh. Tapi kan zaman ni ada penyakit yang kita sebut tu apa? Masih ingat? BBAK. Biar bodoh asal confident. Bodoh pun tak apa, tak ada ilmu tak apa, yang penting confident. Jadi confident dia jumpa ulama besar nak berdialog, tapi dilayanlah oleh Syekh Ramadan Al-Buti untuk tujuan menerangkan, memberi kefahaman. Kalau tidak kepada beliau pun kepada orang lain. Jadi tanya Syekh Buti kepada pemuda ini, dah kamu ni tak nak taklid, bagaimana cara kamu tu memahami hukum Allah? Adakah anda mengambil terus daripada Quran dan Sunnah, ataupun anda mengambil daripada imam-imam mujtahid? Macam mana kamu nak tahu hukum? Kan agama ni zahirnya kita nak tahu hukum. Lalu pemuda ini menjawab, saya akan meneliti pendapat para imam mujtahid serta dalil-dalilnya. Dia tak kata dia buang terus tak, tapi dia kata dia akan kaji. Kan ramai dah dalam masyarakat kita. Dia kata saya bukan taklid juga, saya tak taklid pada doktor PhD, saya kaji. Dakwaan dia lah. Dan kaji dengan dalil sekali. Dan kemudian saya akan mengambil keterangan yang dalilnya paling dekat dengan Quran dan Sunnah. Jadi saya ni level saya boleh menilai pandangan ulama-ulama mujtahid yang ada ratusan ribu hadis dalam dada yang jadikan hujah dalam bahasa Arab, yang dijadikan rujukan seluruh dunia Islam sejak ratusan atau ribu tahun yang lalu. Saya boleh nilai mereka tu betul ke tidak. Masya Allah. Macam mana kamu boleh nilai tu? Kalau bab lagu pun kita pening. Orang yang tak faham lagu jadi juri bab lagu. Ya, macam mana kita kata? Itu bab lagu, bab nyanyi. Kalau kita ikut logik, asal sedap lantak dah. Apa aku nak faham-faham, janji sedap buat telinga aku, yang aku kata dia menang. Kan gitu sepatutnya. Tapi kita pening ni, siapa lah punya penerbit rancangan ni? Mana-mana punya orang dia ambil jadi juri. Ambillah orang yang pengalaman dalam bidang muzik, dalam bidang lagu, baru kita confident. Itu baru bab lagu. Tapi yang bab ilmu, dia kata dia boleh nilai pandangan mujtahid mana yang hampir dengan Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kalau kita baca ayat Quran suruh disambung pun dia tak tahu nak sambung. Ya. Kalau tahu sambung pun belum tentu faham. Apatah lagi tak tahu nak sambung. Sekiranya anda mempunyai wang sebanyak 5,000 lira. Jadi Syekh Buti nak mengujilah betul atau tidak metod yang konon jadi dakwa tu. Jadi tanya satu bab fiqh. Kamu mempunyai wang sebanyak 5,000 lira Syria. Syria pakai kalau kita ringgit, sana panggil lira. Dan wang tersebut anda simpan selama 6 bulan. Lalu anda menggunakannya untuk membeli barang-barang untuk dijual. Kamu beli barang untuk kamu jadikan stok, nanti kamu nak jual. Bilakah anda akan membayar zakat harta perdagangan? Adakah setelah 6 bulan ke depan atau setelah 1 tahun? Macam mana nak jawab? Bab ni spesifik. Bab zakat. Lalu dia, tak apa. Tak tahu tak apa. Yang penting tunjukkan macam confident. Tanya balik. Maksud tuan, harta perdagangan tu wajib keluar zakat ke? Loh. Kan cara soalan tu pun dah nampak dia tak faham. Ya. Baik. Jadi kata Syekh Buti, saya hanya bertanya dan saya berharap anda menjawab dengan cara anda sendiri, sebab anda kan boleh nilai mana yang hampir dengan Quran hadis. Jadi terpulanglah anda nak kata kena wajib zakat ke tak wajib zakat, anda nilai, anda ada cara anda sendiri. Jadi kebetulan di rumah Syekh Al-Buti itu memang dan memang biasanya di rumah para alim ulama ni dia ada sudut yang penuh dengan kitab-kitab rujukan. Ya. Saya ada ziarah ya seorang habib di Kedah sampai bertingkat-tingkat, tingkat atas penuh dengan kitab. Itu biasa. Jadi kata Syekh Al-Buti, ni depan anda ni ada maktabah, ada pustakaan. Kat situ ada kitab tafsir, ada kitab hadis, ada kitab ulama-ulama mujtahidin. Ya, kalau anda perlu rujuk untuk jawab soalan tentang zakat tadi. Sebab dia kata dia akan nilai. Istilah orang zaman moden dia kata sembang kari. Sembang dekat. Boleh nilai sana sini. Tanya satu soalan dah confused. Yeah. Lalu dia jawab, "Bahai Tuhan, ini adalah masalah agama yang bukan mudah nak jawab direct." Dah. Tadi nampak hebat ya.
boleh nilai ulama mujtahid semua. Baru tanya satu soalan dah, ni tak mudah kata dia. Ia memerlukan waktu untuk mempelajarinya dengan teliti. Kedatangan kami ke sini adalah untuk membahas masalah lain. Nak bahas masalah tak perlu ikut mazhab. Bukan nak bahas masalah zakat. Dia corner ke situ. Jadi kata Syekh Buti, baiklah, saya nak tanya. Direct terus to the point ya. Apakah setiap Muslim wajib menyelidiki dalil-dalil para imam mujtahid? Kemudian dia mengambil mana yang lebih dekat dengan Quran dan hadis? Macam kita ni, kita nak semayang. Ya, nak wuduk lah tak payah semayang lagi. Kan bab wuduk pun sudah ada khilaf. Jadi sebelum kita berwuduk, adakah wajib kita tahu dulu pandangan para ulama ni? Kaji dalil-dalil mereka. Kemudian nilai mana yang hampir Quran hadis, baru kita beramal. Kalau tak berdosa kita, adakah wajib macam itu? Itu maksud soalannya. Kata dia, ya wajib. Kata Syekh Buti, jika begitu, kalau wajib buat macam itu, maka semua orang wajib mesti memiliki kemampuan ijtihad. Seperti yang dimiliki oleh para imam mazhab. Paling tidaklah kita kena mahir seumpama imam mujtahid. Kita kena ada kebakaran macam Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan baru kita boleh nilai. Kan kalau orang menulis jurnal, kan dia ada istilah peer reviewed journals kan. Jurnal-jurnal yang dinilai oleh peers, oleh orang yang setara. Zaman sekarang ni kadang yang menilai tu orang yang tak setara. Bagi saya hujah dia lebih mantap lagi. Ya, kamu mana tahu hujah dia lebih mantap? Adakah kamu dalam bidang tersebut? Berapa tahun kamu mengaji dalam bidang itu? Ya. Jadi di sini kata Syekh Buti, kamu kena ada kemahiran yang sama level atau sebenarnya lebih sempurna. Sebab kamu ni nak jadi judge. Kamu kena lebih pakar lagi pada imam-imam mazhab ni. Imam mazhab tu sebenarnya di bawah kamu. Sebab kamu nak nilai ni pandangan mereka ni. Kerana orang-orang yang mampu memutuskan pendapat para imam berdasarkan ada sunnah sudah tentu mesti lebih pandai daripada imam-imam itu. Sebab dia yang nak jadi judge. Kata pemuda yang anti mazhab itu, sebenarnya manusia itu ada 3 peringkat, kata dia. Pertama, muqallid. Orang yang memang terpaksa bertaklid. Kedua, muttabi'. Orang tu dia ikut, dia bukan mujtahid, tapi dia tahu dalil. Dia bukan label mujtahid, keluarkan hukum daripada dalil, tapi dia ikut pandangan ulama dalam keadaan dia tahu dalil. Itu muttabi' kata dia. Dan yang ketiga barulah mujtahid. Jadi orang yang mampu membandingkan mazhab kemudian memilih mana yang lebih dekat dengan Quran dan Sunnah, dia adalah muttabi'. Dia tu antara muqallid yang memang tak tahu dalil, ikut saja pada fatwa ulama, dan antara mujtahid yang memang pergi direct pada dalil. Dia ni tengah-tengah kata dia. Dia tak bolehlah nak macam imam mujtahid, ya, tapi dia tahu dalil, dia boleh banding-bandingkan. Jadi tanya Syekh Buti, apa kewajipan muqallid? Kamu kata tiga kategori. Muqallid, muttabi' dengan mujtahid. Kalau muqallid, apa kewajipan dia? Jadi dia akhirnya terpaksa jawab yang praktikal lah. Jadi dia kata yang muqallid dia bertaklid kepada imam mujtahid yang sesuai dengan dia. Macam kita sesuai dengan kita Imam Syafi'i lah, sebab banyak yang mengajar pada kita ni mazhab Syafi'i. Kalau kita ni misalnya banyak belajar mazhab Hanafi, mungkin sesuai kita taklid Hanafi atau Maliki dan sebagainya. Okey. Lalu Syekh Buti bertanya, apakah dikira berdosa jika dia yang dia orang mukallid itu bertaklid kepada hanya seorang imam secara terus-menerus dan dia tidak mahu berpindah kepada imam yang lain? Berdosa tak? Tadi kamu kata kewajipan mukallid bertaklid kepada mana-mana imam yang sesuai, ya. Sekarang ni dia taklid satu imam je. Taklid Syafi'i saja. Tak adalah taklid Malik ke Abu Hanifah ke, tak ada. Satu imam. Berdosa tak? Dia kata itu haram. Kan ada golongan zaman kita ni, dia cepat menghukum haram, tapi bila kita tanya dalil, dia tak boleh datangkan. Saya ada pengalaman interaksi dengan orang macam ni.
Bukan calang-calang ada PhD. Saya tanya, ada tidak dalil yang mengharamkan istighosah dengan wali-wali yang dah meninggal dunia? Tak dia berpegang kata haram. Ada tak dalil? Wih, dalil banyak lah ya. Dalam Quran semua. Okey lah. Oleh kerana dalil itu banyak, saya mohon berikan satu cukup. Sampai habis pertemuan, tak bagi. Kod dia lupa Ustaz, biasalah manusia lupa. Yalah, kod dia seorang lupa. Habis lagi 14-15 yang ada PhD juga tu, pakat lupa habis lah. Jadi kadang-kadang dakwaan saja. Dia tak perasan kata haram tu hukum. Dia juga yang sembang. Oh, sembang dekat. Agama ni terbina atas dalil. Bukan ikut mimpi-mimpi Tok Syekh. Betul lah. Siapa kata agama terbina atas mimpi Tok Syekh? Mimpi ni hanya mubasyirat saja. Perkhabaran gembira saja, bukan sumber hukum. Ya. Tak ada bahawa kata mimpi ni sumber hukum. Betul lah tu agama terbina atas dalil. Tapi bila kamu mengharamkan itu, mengharamkan ini, aina dalil? Mana dalil? Dah lupa ke? Slogan kamu agama terbina atas dalil tu. Oh, time orang lain kamu tanya dalil. Time kamu kata ni haram, ni sesat, mana dalil? Jadi, bila pemuda ni kata haram, ditanya oleh Syekh Buti, apakah dalil? Lalu kata pemuda ini, dalilnya adalah kerana dia menetapkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah. Ini dia tak faham. Ini yang berlaku dalam masyarakat ni. Kami bukan larang orang baca Yasin. Kami tahulah baca Yasin tu sunat. Yang kami larang ni menetapkan baca Yasin malam Jumaat. Itu yang tak boleh. Kan kita pernah dengar macam tu. Loh, kamu tak tahu beza antara menetapkan dengan membiasakan diri. Kalau memang menetapkan, memang kita setuju kena ada dalil. Tapi menetapkan itu, kalau ada orang dia kata nak baca Yasin mesti malam Jumaat bang. Malam lain jangan baca Yasin. Itu kena tanya mana dalil. Mana dalil malam lain tak boleh baca Yasin? Atau kalau dia kata nak baca Quran malam Jumaat mesti baca surah Yasin. Tak boleh baca surah lain. Kita tanyalah mana dalil lah. Kata malam Jumaat tak boleh baca surah lain itu mana dalil? Itu namanya menetapkan. Yang diamalkan oleh masyarakat kita ini adalah membiasakan diri. Asal malam Jumaat baca Yasin, asal malam Jumaat baca Yasin. Tak baca Yasin pun tak ada masalah. Kenapa biasakan juga ada kalau tak ada masalah? Kerana ada hadis Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah Ta'ala yang paling berkekalan, walaupun sedikit. Sedikit tak baca Yasin seminggu sekali, ya sedikit. Patut tiap-tiap malam lah baca Yasin. Kenapa malam Jumaat saja baca? Ya, kenapa baca Yasin saja? Baca lagi lah suratul Kahfi, Waqiah dan sebagainya. Oh, walaupun sedikit, kami konsisten kan? Tiap-tiap minggu kami baca, moga-moga termasuk sekasih-kasih amalan kepada Allah. Kalau menetapkan, kita setujulah. Kalau ada orang sampai kata mesti baca Yasin malam Jumaat, kalau ada orang mengatakan mesti Yasin kalau nak baca Quran malam Jumaat, itu kita setuju ya, tak ada dalil. Baik, jadi kata dia orang ni menetapkan, padahal sebenarnya bukan menetapkan. Orang ini kan dia belajar mazhab itu. Maka dia ikut yang dia ada ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut apa sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Adakah kamu punya ilmu tentang mazhab Hanafi? Tak ada. Adakah kamu punya ilmu tentang mazhab Maliki? Tak ada. Tahu gitu-gitulah, dengar-dengarlah orang kata, ya mazhab Malik macam ni, mazhab Hanafi macam ni, tapi mengaji tidaklah, dengar-dengarlah orang cerita. Ya. Berarti yang kamu kena ikut, yang kamu ada ilmu. Sekurang-kurangnya mazhab Syafi'i itu kita adalah menadah kitab dengan ustaz-ustaz, dengan guru-guru. Maka itu sebab kita ikut. Bukan kita kata hanya boleh ikut mazhab Syafi'i, tidak. Jadi kata dia, orang ini menetapkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah. Jadi Syekh Buti nampak dia tak faham. Lalu Syekh Buti cuba buka minda dia, tanya. Daripada 7 qiraat, iaitu cara baca Quran, kamu guna qiraat mana? Kata dia qiraat Imam Hafaz. Qiraat Hafaz, Imam Hafaz. Adakah kamu selalu baca Quran dengan qiraat Imam Hafaz atau setiap hari kamu tukar qiraat? Hari ini kamu baca qiraat Hafaz, besok qiraat lain pula. Kan ada 7 qiraat. Adakah kamu maintain satu qiraat atau kamu tukar-tukar? Tentulah sekali kata dia, saya membaca Quran dengan qiraat Imam Hafaz saja. Ya. Jadi Syekh Buti tanya, mengapa anda selalu tetap dengan qiraat Imam Hafaz? Sedangkan Allah tidak mewajibkan anda
melainkan kamu membaca menurut riwayat yang diterima daripada Nabi SAW secara mutawatir. Tak ada dalil kata mesti qiraat hafaz saja. Yang kamu sentiasa stick pada Imam Hafaz punya qiraat, kenapa? Imam Syekh Buti tanya. Lalu dia pun jawab, kata dia, sebab saya belum belajarlah qiraat lain. Qiraat lain tu saya tak pandai. Dan bukan mudah saya nak baca Quran dengan qiraat lain tu. Kalau yang hafaz ni saya dah biasa. Jadi Syekh Buti pun bagi tahu, macam itulah keadaan orang yang belajar fiqh. Kalau dia dah belajar fiqh ikut mazhab Syafi'i dan mazhab lain dia hanya dengar-dengar, dia bukan belajar betul-betul, tak mudahlah bagi dia kecuali dia ikut mazhab Syafi'i. Bukan sebab dia menetapkan sesuatu yang Allah tidak tetapkan. Jika anda mewajibkan kepada dia untuk mengetahui ijtihad para imam dan mengambil semuanya, ini berarti dengan logik yang sama, anda pun wajib mempelajari semua qiraat itu. Jika anda beralasan tak mampu, maka demikianlah keadaan muqallid tadi. Jangan kata nak belajar semua mazhab. Satu mazhab pun dia tak mampu nak belajar semua. Kita banyak belajar bab apa? Taharah, ibadah, ya. Munakahat, nikah kahwin, muamalat, selalu kita terlepas. Jenayat pun kadang-kadang tak sampai belajar pun. Ya. Jadi dia masalahnya tak mampu. Jadi secara ringkasnya kami ingin bertanya, apakah alasan anda untuk mewajibkan para muqallid untuk berpindah dari mazhab yang satu ke mazhab yang lain, sedangkan Allah tidak pernah mewajibkan yang demikian? Kadang-kadang dia tak perasan. Dia tahu tak boleh ikut satu mazhab, ya, sebab Allah tak mewajibkan kita ikut satu mazhab. Okey, tak boleh tu apa? Haram. Maknanya wajib pindah mazhab. Macam mana dalil Allah suruh pindah mazhab? Pun tak ada dalil juga. Kadang dia orang hanya nampak suruh kita je buat dalil. Mana dalil? Kita buat makan-makan, ya. Semalam dapat burger kan? Burger. Buat makan-makan lepas tahlil semalam, tengah tahlil. Ya, belum habis tahlil dah dapat burger. Orang soleh sini, ya. Wa may yattaqillah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita tak plan pun nak makan burger semalam. Tahu duduk tengah-tengah bertahlil dapat burger. Mana dalil? Dia kita kata dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda at'imut ta'am. Jamulah makan. Tapi tak ada dalil jamu makan lepas kematian. Okeylah. Ada tak dalil Nabi haramkan buat jamuan lepas kematian? Ada tak? Tak ada juga. Sekurang-kurangnya kita ada dalil umum. Nabi suruh jamu makan sebelum kematian ke, lepas kematian ke. Dan lepas kematian ni ceritanya bukan kerana kematian, tapi kerana bersedekah bagi pihak si mati. Tidak ada khilaf di kalangan ulama jadi bagi si mati. Kerana dalam hadis bila ditanya pada Nabi SAW, adakah patut saya bersedekah bagi pihak ibu saya? Nabi SAW kata ya. Jadi tak ada khilaf. Sedekah bagi pihak si mati sampai. Jadi kita harap yang bersedekah burger semalam tu dia faham bahawa dia niat ini sedekah pahalanya itu untuk si mati. Begitu. Jadi hanya kita saja dipaksa suruh minta dalil. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dengan orang ni, tukarlah posisi pula. Mana apa hukum haram? Mana dalil? Biar dia cari dalil pula. Asyik kita dia cari dalil. Dahlah kita bagi dalil dia tak nak terima. Ya. Jadi mana dalil Allah wajibkan kena pindah-pindah mazhab ni? Ini bermakna sebagaimana Allah tidak pernah mewajibkan untuk mengikut satu mazhab secara terus-menerus, Allah juga tidak pernah mewajibkan untuk terus-menerus berpindah satu mazhab. Hari ni ikut Hanafi, besok ikut Maliki, lusa ikut Syafi'i, pun tak ada juga. Jadi yang berlaku bukan isu mewajibkan. Yang berlaku adalah isu kemampuan. Orang tu mampu belajar satu mazhab. Jadi kata pemuda tadi, sesungguhnya yang haram itu adalah jika seseorang mempunyai i'tiqad bahawa Allah memerintahkan untuk terus-menerus. Yang kalau dia ikut satu mazhab tu dengan i'tiqad wajib buat macam tu. Itulah cerita lain. Itu salah faham dia. Kena terangkanlah pada dia tak wajib. Yang wajib kamu itu beramal dengan ilmu. Dan kamu hanya ada ilmu tentang mazhab Syafi'i, ya teruslah taklid mazhab Syafi'i. Tapi kalau kamu ada ilmu mazhab lain, ya silakan. Jadi kata Syekh Buti itu masalah lain. Dan itu memang benarlah. Tak ada keraguan lah. Tak ada khilaf lah memang. Memang tak bolehlah i'tiqad macam itu.
Tetapi adakah dia berdosa jika dia terus-menerus ikut satu imam sedangkan dia tahu bahawa Allah tidak mewajibkan, cuma dia setakat itu dia mampu? Oh, kalau macam tu tak berdosa lah kata dia. Pula tadi awal-awal dialog kata wajib, nilaikan pandangan mustahid dulu. Baik, lalu dia berkata, Syekh Buti berkata, tetapi buku, iaitu merujuk pada buku tulisan Syekh Khajandi yang anda pelajari itu menyebutkan hal yang berbeza dengan apa yang anda katakan. Jadi orang yang tak nak taklid mazhab ni, dia sebenarnya taklid pada tokoh-tokoh tertentu. Ini tak boleh taklid Imam Syafi'i, kita kena ikut pada hadis. Sebab Ibn Taymiyah kata, oh Ibn Taymiyah pula. Jadi kamu taklid Ibn Taymiyah okey. Kami taklid Imam Syafi'i, itu kata ta'assub mazhab. Macam mana kamu ni? Ya. Baik, jadi kata Syekh Buti, dalam buku yang kamu rujuk tu lain. Malah Syekh Khajandi secara tegas mengharamkan yang demikian. Malah pada beberapa bahagian daripada buku itu, beliau menyatakan kafir bagi orang yang terus-menerus mengikut seorang imam dan tidak mahu berpindah pada mazhab lain, kata dia kafir. Jadi lain yang kamu cakap dengan buku rujukan kamu ni, macam mana ni? Lalu dia kata, di mana dia mengatakan demikian? Jadi pemuda ini teringat tentang tulisan Syekh Khajandi yang berbunyi, malah sesiapa sahaja yang mengikuti seorang imam secara terus-menerus dalam setiap masalah, maka dia termasuk orang fanatik yang salah serta telah taklid secara membabi buta, dan dia adalah orang yang telah mencerai-beraikan agama dan menjadikan diri mereka berkelompok-kelompok. Ini tuduhan yang buruk kepada mazhab. Seolah-olah mazhab ini adalah punca perpecahan. Baca sejarah lah bang. Betul ke orang Islam berpecah kerana mazhab? Ya, mazhab ni semenjak zaman sahabat dah ada. Sahabat ni berpandangan macam ni, sahabat seorang lagi berfatwa lain. Ya, bukan. Zaman sahabat yang jadi berpecah, yang jadi berperang adalah politik. Yang sebahagian kata khalifah yang sebenar adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebahagian kata bukan, khalifah adalah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kan itu sampai sekarang pun. Ya, yang bergasak dalam WhatsApp group tu. Hanafi dengan Syafi'i ke? Bukan. Kan parti sana dengan parti sini yang tak habis-habis bergasak tu. Ya. Ini kan isu kalimah Allah pula. Ya. Isu kalimah Allah tu penting. Tapi jangan digasak dengan politik. Ya. Biarlah senada kita orang Islam mempertahankan kesucian nama Allah, bukan oleh kerana aku sokong parti ni, macam ni pendirian aku, so aku tukar parti lain pula pendirian aku, macam mana? Baik, jadi bukan isu mazhab jadi berpecah belah. Memang berlaku perdebatan, itu biasa dalam bab ilmu. Lalu dia berkata, yang dimaksudkan dengan mengikuti secara terus-menerus di situ adalah mengiktikadkan wajibnya. Di dalam pernyataan itu ada yang dibuang. Dia kata maksud Syekh itu lain. Jadi Syekh Buti berkata, apakah bukti? Kamu mendakwa maksud dia macam itu. Apa bukti Syekh Khajandi bermaksud demikian? Mengapa anda tidak mengatakan bahawa Syekh Khajandi itu telah melakukan satu kesalahan? Dia kalau imam yang diikut, dia akan kata, oh ini maksud dia macam ni. Tak mahu dia kata, oh beliau tersilap. Tapi kalau imam-imam lain, oh Imam Abu Hanifah salah, Imam Syafi'i tak betul. Ya, Imam Syafi'i kalau tahu hadis tu dia nanti akan rujuk daripada fatwa dia. Mujurlah ada doktor PhD kita bagi tahu. Oh, Masya Allah. Jadi doktor PhD kamu lebih pandai hadis daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala nasirus sunnah. Bukan Imam Syafi'i tak tahu hadis bang. Imam Syafi'i tahu hadis-hadis lain. Lalu menimbang hadis itu dengan hadis-hadis lain, maka keluarlah fatwa. Bukan Imam Syafi'i tak tahu hadis Nabi SAW cium isteri lalu salat. Bukan Imam Syafi'i tak tahu bahawa Nabi salat dan Nabi pegang kaki Siti Aisyah. Bukan tak tahu. Tapi ada ayat Quran yang jelas menunjukkan bahawa aula mastumun nisa, kalau bersentuhan dengan perempuan batal wudu. Habis tadi ciumkan isteri Nabi termasuk yang diwajibkan menutup muka. Ada kemungkinan Nabi cium dalam keadaan muka tu tertutup. Nak keluar rumah, isteri dah pakai penutup muka, masa tu baru cium. Tapi boleh jadi juga cium dalam keadaan tak tutup. Pegang dalam keadaan berlapik tu kan biasa. Orang tengah tidur kan biasa selimut kaki dia. Tak berlapik pun boleh jadi. Bila ihtimal macam ni, ihtimal macam tu, dalil tu jadi gugur. Tak kuat untuk
membatalkan zahir Al-Quran. Itu ada kaedah dia. Oh, datang-datang dia ingat Imam Syafi'i tak tahu. Hadis yang dia tahu tu Imam Syafi'i tak tahu. Jadi, kenapa tak kata saja beliau salah? Lalu Syekh Buti terus berkata, tetapi walaupun anda merasakan berlaku beberapa perkataan yang kononnya dibuang dalam ucapan Syekh Khajandi itu, ucapan itu tetap tidak memiliki apa-apa makna. Kerana setiap Muslim mengetahui bahawa seorang imam tertentu dari 4 imam mazhab itu bukanlah termasuk kewajipan syariat, melainkan atas dasar pilihan orang itu sendiri. Dan bukan kata oleh kerana kita duduk di Malaysia, kita wajib taklid mazhab Syafi'i. Tidak demikian tuntutan syarak. Habis kenapa kita ikut mazhab Syafi'i? Kerana itu yang kita mengaji. Dan dalam bab undang-undang awam, kita ikut kepada pemerintah. Pemerintah bila dah pilih satu fatwa, kita ikut atas dasar taat pemerintah, bukan atas dasar wajib ikut mazhab itu. Jadi mana secara teori, kita duduk di Malaysia, tapi kita mahir mazhab Hanafi, kita beramal mazhab Hanafi, itu tak masalah pun kawan-kawan kita yang di Masjid India apa semua tu. Tak ada orang kacau pun. Okey saja mereka beramal sebab itu ilmu mereka. Ya. Kemudian pemuda tadi berkata, bagaimana boleh demikian? Saya mendengar daripada banyak orang dan juga daripada sebahagian ahli ilmu bahawa diwajibkan secara syariat mengikut mazhab tertentu secara terus-menerus dan tidak boleh berpindah kepada mazhab yang lain. Bila dah tak boleh jawab tu dia, tapi saya dengar dia kata dia ada makcik di mana kata sat-sat hang kemah ni hang dengar dah, hang dengar. Okey, kata Syekh Buti, cuba anda sebutkan pada kami nama satu orang saja daripada kalangan orang awam atau ahli ilmu yang mengatakan demikian. Sahabat kata hang dengar dia makcik di Langkawi lah, ya, tiba-tiba pakcik di Johor lah, ya, sebutlah nama apa. Ya. Lalu Syekh Buti berkata, anda tidak akan dapat mencari seorang pun yang berpendapat keliru seperti ini. Memang pernah diriwayatkan pada masa terakhir dinasti Uthmaniyah, di mana mereka agak keberatan jika ada orang yang bermazhab Hanafi berpindah kepada mazhab lain. Jika benar ini berlaku, itu termasuk dalam fanatik. Mungkin berlaku pada setengah orang yang tak faham, dia kata mesti ikut satu mazhab saja. Tapi itu bukan satu pegangan yang dipegang oleh para alim ulama dan bukan satu perkara yang ditekankan oleh masyarakat. Masyarakat sebenarnya tak tahu pun mazhab. Kebanyakannya. Kita tahu tak bila kita tanya ustaz tu, ustaz apa hukum macam ni, ustaz pun jawab. Kita tahu tak ustaz tu jawab mazhab mana? Kerana kita tak tahu pun. Sebab itu dikatakan mazhabul ami, mazhabul mufti. Mazhab orang awam ni sebenarnya mazhab mufti dia. Apa yang mufti dia fatwa, itu yang dia ikut. Jadi tak betul lah ya, dakwaan pemuda ini kononnya kita mewajibkan ikut satu mazhab sahaja. Wallahu alam. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung di muka surat 330. Masih ada kaitan rapat dengan tajuk sebelum ini, iaitu isu mengambil hukum terus direct daripada Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.